Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang untuk kita bernafas pada hari ini. Sebelum kita memulakan, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Saya Syahrul Naim bin Rizul daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dalam bidang pemezinan. Okey, pada hari ini, apa yang kita ingin bincangkan? Kita akan bincangkan tentang sedikit sebanyak tentang sebuah negeri atau kota yang dikenali sebagai Bandar Guangzhou. Di manakah Bandar Guangzhou terletak? Bandar Guangzhou terletak di negara China. Guangzhou atau dikenali sebagai Canton atau Guangzhou ialah ibu kota dan bandar yang terdapat di wilayah Guangdong di selatan China. Guangzhou sebelum ini dikenali sebagai Canton, adalah bandar ketiga terbesar di China selepas Beijing dan Shanghai dengan kepadatan penduduknya seramai 12 juta orang. Guangzhou adalah ibu kota bagi wilayah Guangdong di selatan China. Bandar Guangzhou terletak di Sungai Mutiara atau dikenali sebagai Pearl River Guangzhou yang terletak 120 km daripada Hong Kong dan 145 km daripada Macau. Itu adalah sedikit sebanyak pendahuluan yang ingin saya sampaikan kedatangan Islam di Bandar Guangzhou. Selain itu, kota ini juga dikenali sebagai salah satu pusat perdagangan dan bisnes di China bahagian selatan dan terus berkembang sebagai kota metropolis. Namun, tidak banyak yang tahu bahawa Guangzhou juga merupakan salah satu kota yang penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di China dan seluruh Asia. Secara umumnya, percaya bahawa Islam diperkenalkan ke China dari semenanjung Arab ke Guangzhou. Guangzhou pada tahun 651, iaitu tahun Yonghui kedua dinasti Tang. Menurut kitab Tang, sejak tahun 651 Masihi hingga 798, jumlah utusan Arab yang mengembara ke Tang mencapai 39 kali. Para pedagang Parsi dan Arab yang mengembara ke China adalah diumpamakan seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Kebanyakan mereka tertumpu di pantai tenggara China Guangzhou, Yangzhou, Hangzhou, Ningbo dan tanah besar Chang'an, iaitu sekarang Xi'an hari ini, Kaifeng dan sebagainya. Mereka terlibat sebagai perdagangan bahan rempah, gading, perhiasan, ubat-ubatan, tandu, badak dan lain-lain. Manakala mereka cenderung membawa pulang sutra, teh, porselin dan komoditi lain dari China ke Arab dan Parsi. Salah satu bukti kedatangan Islam di Guangzhou ialah Masjid Huaisheng atau dikenali sebagai Masjid Syahwi Sa'ad bin Abi Waqqas. Seterusnya, iaitu tertubuhnya Masjid Huaisheng atau dikenali sebagai Masjid Syahibi Sa'ad bin Abi Waqqas. Masjid Syahibi atau Masjid Huaisheng asalnya dibina di zaman dinasti Tang. Yang lebih menarik lagi adalah masjid ini dibina bersempena untuk mengingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Maharaja Gaozong, iaitu maharaja pada dinasti Tang, si kota kambing. Guangzhou termasuk salah satu kota metropolitan di China, tapi ternyata kota ini mempunyai julukan lain. Apakah itu? Julukan itu adalah dikenali sebagai Kota Kambing. Bagaimanakah ceritanya bermula? Guangzhou mempunyai legenda tersendiri yang ada hubungannya dengan kambing. Sebuah legenda menyebut bahawa lebih dari 2000 tahun yang lalu, Guangzhou adalah kota yang miskin dan tandus. Meski dilanda kelaparan, masyarakat ini kota tetap bekerja keras demi menyara kehidupan seharian. Satu hari ada 5 orang suci datang dengan menunggangi 5 kambing dengan diiringi oleh lantunan muzik yang paling merdu. Kelimanya datang
untuk memberkati kota tersebut, lalu pergi meninggalkan kambingnya di kota Guangzhou. Saat kelima orang suci itu pergi, kelima-lima kambing tersebut pun berubah menjadi batu. Sejak kehadiran mereka, Guangzhou pun secara perlahan menjadi kota yang subur dan aman hingga hari ini. Bahkan menarik banyak pelancong untuk melancong di Guangzhou. Bukan itu saja, Guangzhou menjadi salah satu kota perniagaan atau bisnes yang terbaik di China maupun di dunia. Guangzhou dikenali dengan kota kambing. Menurut sejarahnya yang tadi, ada 5 kambing yang menjaga kota ini agar makmur dan sejahtera. Sejak itu, kelima-lima kambing tersebut pun menjadi ikon kota Guangzhou yang terletak di Taman Yushu Park. Kalian bisa melihat patung 5 kambing tersebut yang dulu pernah memberkati kota ini. Di mana? Di Taman Yushu Park, Guangzhou. Kota kelima, iaitu Guangzhou sebagai tempat percutian membeli belah. Guangzhou juga dikenali sebagai tempat percutian membeli belah yang terbesar di dunia. Hal ini kerana terdapat pelbagai jenis barangan yang boleh anda beli dengan kuantiti yang banyak tetapi harga yang paling murah. Tambahan pula, ini memberi kelebihan bagi sesiapa yang ingin atau sedang memulakan satu perniagaan atau membuat satu bisnes. Di sini ada 2 tempat sesuai yang saya cadangkan untuk anda pergi, iaitu Beijing Lu. Di sini sangat sesuai untuk anda yang mencari barangan seperti jam, baju, kasut atau jenis barang perhiasan dan pakaian. Untuk kaki gadget, kami cadangkan untuk anda pergi ke Nanfang. Pastikan anda buat tawar-menawar sehingga anda peroleh 1/3 dari harga yang dijual. Mesti boleh punya. Ini adalah pengalaman saya di sana sendiri, yang mana saya boleh membeli harga external hard disk yang bernilai bawah RM100, tetapi saya membeli kuantiti sebanyak 4 unit dan saya kembali ke Malaysia untuk menjualnya dengan harga tempatan. Jadi, sekian saja fakta-fakta yang disampaikan oleh saya sebentar tadi. Saya berharap fakta-fakta tersebut dapat diguna pakai dan dapat menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Jadi, peliharalah negara kita demi keharmonian dan kesejahteraan negara. Ini semua untuk agama, bangsa dan negara. Kita jaga kita lawan COVID. Kita pasti menang. Sekian, terima kasih.